Okay, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat sejahtera kepada semua pelajar SMK Ulu Bernam, terutama kelas PPKI. Untuk pada pagi ini, kita akan belajar subjek uh, kemahiran vocational spesifik pembuatan roti. Okay. Tema kita ataupun tajuk kita pada hari ini adalah keselamatan, kesihatan dan kebersihan. Kenapa? Penting ke ni? Keselamatan. Apa yang kita akan belajar selepas ini, cikgu akan terangkanlah. Okey, kenapa penting sangat dalam pembuatan roti ni kita kena amalkan keselamatan, amalkan kesihatan dan kebersihan. Ya, sebab kalau kamu lihat, kita buat roti ni untuk kita makan. Okey, itu kita makan ya. Kita buat roti ini kita menggunakan pelbagai peralatan. Antaranya kita menggunakan oven panas kan? Antaranya kita menggunakan pisau dan peralatan memasak yang lainnya, ya, dan juga kita menggunakan mesin pengadun. Itu barang elektrik. Semua ini akan melibatkan keselamatan kamu. Kenapa? Contohnya menggunakan oven. Jika kamu tak mengamalkan langkah-langkah keselamatan, mungkin tangan kamu boleh melecur. Ya, sebab oven tu panas. Lepas tu jika kamu guna pisau untuk memotong buat inti dan sebagainya, jika kamu cuai dan tidak mengamalkan kesihatan, mungkin akan terluka. Begitu juga dalam persekitaran bengkel. Jika bengkel tu licin, kamu mungkin jatuh. Jika kamu bermain-main dalam bengkel masakan, mungkin akan mengakibatkan kemalangan. Oleh itu, kamu kena mengamalkan keselamatan. Okey. Semua pernah nampak kan? Pisau, garpu, senduk dan sebagainya. Dekat mana kamu boleh lihat alat-alat ini? Kat bilik mandi ke? Tak. Semestinya peralatan ini berada di mana? Kamu kena fikir. Okey. Tadi tu peralatan yang tadi tu dia berada di dapur. Ini kan dekat bengkel, dapur PPKI kamu pun kamu akan lihat ada peti ais. Peti ais ni dia untuk peti sejuk lah, peti ais pula. Peti sejuk ni untuk simpan barangan basah ya. Untuk tahan lebih lama. Dekat bengkel juga ada ni apa, oven, ada dapur gas. Ini semua kamu perlu mengamalkan keselamatan. Okey, semua itu kamu akan lihat di dapur. Ini dapur dia cantik lah. Ini cikgu ambil daripada gambar dekat internet. Dia cantik lah. Mungkin kat rumah kamu ada dapur macam ni. Ini untuk sedut wap. Ya, sedut asap. Tak kurang lah sikit bau. Ini oven, atas ni dapur gas. Dan ini laci-laci yang menyimpan peralatan dapur. Okey, keselamatan. Tidak boleh bermain di dapur. Ya, ni tengok. Ada pula main kayu-kayu. Kalau kayu ni terkena dekat orang yang tengah masak ni, mungkin akan menyebabkan kecederaan, melecur. Mungkin akan menyebabkan kebakaran kalau api ni tersambar apa-apa kan. Okey, contoh lagi langkah-langkah keselamatan kalau pegang nak pegang air panas, kamu kena menggunakan kain. Jangan terus pegang je. Mungkin kamu melecur, terkejut, akan lagi teruk. Akan berlaku. Air itu akan tertumpah, lagilah akan melakukan perkara yang lebih buruk. Okey, Swiss. Swiss kan? Menggunakan peralatan elektrik. Swiss. Contohnya tangan basah pegang Swiss. Mungkin akan berlaku renjatan elektrik. Boleh rentung kamu kat situ ya. Inilah ni yang seperti tadi, berhati-hatilah ketika menggunakan air ataupun panas, mengendalikan. Okey, pisau kena simpan. Lepas guna kena simpan tempat yang selamat. Kak Sheila dah susun dah mana-mana tempat penyimpanan untuk peralatan dapur. Jadi kamu lepas ni bila dah guna, bila dah sekolah nanti, bila dah guna kena simpan balik. Contohnya pisau tak boleh letak merata-rata. Ya, kerana ni tajam. Okey, kesihatan. Kita belajar tentang kesihatan pula.
Okey, kesihatan ni mengikut WHO, kesihatan didefinisikan sebagai satu keadaan yang sempurna dari segi mental, emosi, rohani dan sosial. Okey, ini kamu boleh baca. Tapi yang cikgu nak tekankan kamu, kesihatan ni apa dia? Untuk roti. Ya, kesihatan. Kita buat roti ni makanan. Jika kita tidak mengamalkan amalan kesihatan yang baik, mungkin makanan kita akan tercemar, ya. Nanti mungkinlah jadi keracunan makanan, kan. Itu juga kita kena mengamalkan kebersihan. Untuk mengendalikan makanan, untuk memproses makanan, kita kena amalkan kesihatan dan kebersihan. Ya, kita tak naklah makanan yang kita buat tu akan mengakibatkan sakit perut. Kenapa jadi sakit perut? Mungkin kita tidak mengamalkan kesihatan, kebersihan. Contohnya membeli barang yang dah rosak. Tengok barang tu murah, kamu membeli. Rupanya barang tu dah tamat tempoh. Ya, juga kamu gunakan barang yang mutu rendah. Kan, nak murah, nak untung banyak, kamu guna bahan mutu rendah. Rupanya bahan tu dah tercemar. Jadi daripada permulaan beli barang tu, kamu kena tengoklah kedai tu bersih ke tak bersih. Mungkin contoh tepung dah kena gigit tikus ke, itu semua akan mengakibatkan kesihatan, akan beri kesan kepada kesihatan, ya. Okey, selain tu je kebersihan. Okey, amalan kebersihan di ruang kerja. Ah, Peralatan yang kamu nak pakai tu, kamu kena pastikan dia bersih dahulu. Ini tak naklah tercemar, kan. Contohnya ada cicak lalu lalang kat situ, kan. Ada lalat dan sebagainya, itu akan memberi pencemaran kepada makanan ataupun bahan-bahan untuk kita masak. Okey, selepas guna pun kamu kena amalkan kebersihan. Cuci dengan bersih. Ya, cuci dengan bersih menggunakan sabun dan sebagainya. Bilas pun dengan bersih. Nanti tak naklah dah pakai ada kesan sabun. Sabun ni bahan kimia, ya. Juga boleh mengancam kesihatan. Lepas tu kamu kena susun peralatan tu di sinki dulu. Kenapa kita kena susun dulu? Sebab kita nak toskan air tu. Ya, dah kering baru boleh susun dekat. Okey, ni cara-caranya kebersihannya yang boleh kita amalkan. Keringkan alatan, bersihkan sinki, bersihkan dapur. Lepas ni, cikgu harap kamu kalau dah pakai kat dapur tu, dah buat aktiviti memasak, kita sama-sama bersihkan. Ya. Okey, ni contoh dia bersihkan meja. Ini pun kat rumah pun kamu kena amalkan lah. Ya. Kat rumah pun boleh bantu ibu kamu bersihkan sampah. Buang sampah dalam baku sampah. Tapi baku sampah ni selok-eloknya janganlah dah berulat baru buang. Dah agak banyak, penuh, buang. Terus dekat tempat pelupusan sampah ataupun kalau dekat rumah tu ada kan tempat tong sampah besar tu. Cuci, mop untuk kebersihan lantai. Kenapa kita perlu mop? Takut licin. Kalau kotor tu pun dia akan bertai lalat tu akan Okey, ini amalan kebersihan penyediaan makanan. Yang pertama, penutup kepala. Tu topi tu. Elakkan rambut kamu jatuh. Ini pernah tak kamu makan-makan kat kedai, tengok-tengok dalam mie gorengnya ada rambut. Mesti kamu tak lalu kan. Macam tu juga kamu buat roti, jual, tengok-tengok kat roti tu ada rambut. Itu dah jadi makanan tu dah tercemar. Okey, untuk memasak ni kamu juga kena rambut pendek. Ni rambut macam rock tu tak sesuai lah. Kalau ada panjang juga kenalah pakai topi dia penutup kepala. Apron yang panjang. Apron ni pun semua tahulah kan untuk kebersihan kamu lah. Okey, selain itu juga tangan, kuku kenalah pendek. Pendek dan bersih. Ada yang pendek tapi kukunya hitam-hitam. Itu semua tempat kuman. Ya, nanti akan mengakibatkan makanan yang kamu buat itu tercemar. Selain kuku pendek, kamu juga kena pakai sarung tangan untuk mengendalikan makanan. Kasut yang tertutup. Kena pakai kasut lah. Ini kalau dekat bengkel tu kena pakai kasut. Yang keduanya, faham tak ni? Faham kan? Okey.
Yang keduanya, amalan kebersihan penyediaan makanan. Okey, pastikan bahan makanan dalam keadaan baik sebelum digunakan. Contohnya, tamat tempoh ke tidak, bersih ke tidak, cuci bahan makanan sebelum dipotong. Contohnya kamu nak potong buah untuk buat inti kan, pastikan kamu telah cuci. Nak lebih baik cuci dengan air garam, ya. Yang ketiga, amalan kebersihan memasak. Gunakan alat memasak yang sesuai dan bersih. Ruang masak juga perlu bersih dan selamat. Itu cikgu kata kena bersih lah. Sebab kalau tak bersih ni akan mengakibatkan kuman. Nanti akan sakit perut, makanan tercemar. Ya? Okey, selepas itu kamu juga kena mengamalkan kebersihan menghidang makanan. Contohnya bila dah masak tu kamu nak hidang kan? Kenalah bertutup, ya. Bersih kawasan dia. Kalau tak bertutup ni nanti akan ada lalat dan sebagainya. Okey, itu saja untuk topik hari ini. Cikgu harap kamu faham. Jika tak faham, boleh hubungi cikgu ataupun kamu ulang-ulanglah. Kita akan jumpa lagi dalam sesi akan datang. Sekian, terima kasih.